Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون لقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada semua yang hadir dari kalangan lelaki, ayah, abang, anak, adik. Kalian merupakan ketua keluarga yang mesti membimbing keluarga, membina ketakwaan di dalam rumah tangga. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan ketakwaan itu kita semua akan dibangkitkan di kalangan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dan ditempatkan bersama dengan mereka di syurga yang tertinggi di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk bijak merancang melunaskan hutang. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, Islam mengharuskan muamalah dalam kehidupan manusia. Perkara-perkara seperti jual beli, sewaan, pajakan dan lain-lain urusan harian, termasuklah hutang piutang, diharuskan selagi mana tidak menzalimi atau menganiayai sesama kita. Ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-29. Ayat itu dibacakan di awal khutbah tadi. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman. Siapa? Kalian dan kita semua orang beriman. Janganlah kamu makan atau kamu gunakan, artinya kamu gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, yaitu tipu daya, berjudi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, artinya redha meredai. Dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri, sesungguh-sungguhnya Allah sentiasa mengasihi kamu. Hadirin rahimakumullah, hutang adalah perkara yang sangat diberi perhatian di dalam Islam, khususnya buat anak-anak muda yang hadir pada hari ini khususnya. Walau sekecil mana sekalipun jumlah wang yang menjadi hutang seseorang, ianya tetap memberi kesan kepada kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat jika ia tidak dilunaskan. Bukan hanya di dunia, sampai ke akhirat belum selesai. Sesungguhnya hutang berkait rapat dengan sikap amanah dan kebijaksanaan kita menguruskan harta dan keuangan. Sifat amanah itu dilihat sebagaimana satu kontrak yang membuktikan bahawa iman kita itu benar-benar tinggi. Seseorang itu mesti memastikan ianya tidak diabaikan sehingga mencetuskan suatu kezaliman kepada orang yang lain. Allah berfirman lagi di dalam suratul Baqarah ayat 283. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addi alladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Sadaqallahul azim. Artinya, kemudian kalau yang memberi hutang percaya kepada yang berhutang
dengan tidak payah bersurat-surat, yakni ada dokumen perjanjian hutang, saksi dan barang gadaian, maka hendaklah orang yang berhutang yang dipercayai itu menyempurnakan bayaran hutang yang diamanahkan kepadanya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, yakni Tuhannya. Oleh itu, hadirin rahimakumullah, Islam telah menetapkan bahawa setiap individu muslim wajib melaksanakan amanah dan bersifat jujur dalam menguruskan hutang piutangnya. Kebijaksanaan kita dalam mengatur langkah memastikan segala hutang piutang yang kita miliki dapat dilunaskan akan menjamin kehidupan yang stabil dan harmoni kepada diri sendiri dan keluarga kita. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini perkara yang melibatkan hutang atau pembiayaan sudah menjadi satu keperluan lagi, bukan kehendak. Hadirin rahimakumullah, pembelian aset, hartanah, kenderaan, kediaman, urusan perniagaan, pendidikan tinggi dan sebagainya, kebanyakannya melibatkan hutang. Hatta hari ini fatwa mengharuskan untuk berhutang bagi mengerjakan haji. Tetapi mesti ada satu jaminan di mana hutang tersebut akan dibayar dengan sempurna. Oleh itu, sebagai umat Islam kita hendaklah mengetahui bagaimana cara menguruskan bebanan hutang dengan bijak, antaranya mimbar menyenaraikan satu persatu. Pertama, mengenal pasti batas atau had jumlah hutang atau pembiayaan yang mampu dibuat berdasarkan kemampuan keuangan sedia ada. Dapatkanlah nasihat pihak yang berautoriti agar kita tidak terjerumus dengan komitmen hutang yang membebankan. Jika tidak mampu, maka janganlah berhutang. Kedua, rancang perbelanjaan dengan sebaik-baiknya agar dapat diseimbangkan antara keperluan harian atau bulanan dengan pelunasan hutang yang dilakukan. Seseorang yang berkemampuan untuk membayar hutang, janganlah dia menangguh-nangguhkan pembayarannya, yakni pembayaran hutang, kerana ia termasuk dalam perkara yang zalim dan ditegah oleh agama. Zalim kepada siapa? Kepada orang yang memberi hutang. Ketiga, senantiasa berhubung dengan individu atau pihak yang memberi hutang, terutamanya apabila berlakunya gangguan rutin pembayaran hutang akibat faktor keuangan semasa. Terdapat komitmen lain yang perlu diutamakan atau yang seumpama dengannya. Perbuatan melarikan diri atau mengelak dari membincangkan dengan pihak yang memberi hutang tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya, hanya mengundang masalah yang lebih besar kepada kehidupan kita. Sidang hadirin rahimakumullah, yang keempat, janganlah mengambil sebarang hutang hanya kerana ingin bermewah-mewah dalam hidup, kerana kesannya kita akan dibebani dengan jumlah hutang yang tinggi, sedangkan bermewah-mewah hanya sesuatu kehendak atau bukanlah keperluan yang mendesak, tidak diminta oleh agama. Di samping itu, harus diingatkan kepada semua umat Islam, elakkan dari berhutang dengan ceti haram atau ahlum, serta pembiayaan yang tidak patuh syariah yang mengenakan kadar faedah yang tinggi, beserta riba yang jelas diharamkan Islam, serta penuh dengan penganiayaan dan penindasan. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya berhutang merupakan jalan keluar yang dibenarkan oleh syarak bagi sesiapa yang berada dalam kesempitan dan kesusahan hidup. Sesiapa berhutang dengan niat akan berusaha melaksanakan pembayaran semula hutangnya, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu untuk melaksaikannya dan diberi pahala kebajikan atas usahanya. Namun sesiapa yang sengaja tidak membayar hutang sedangkan dia berkemampuan untuk melunaskannya, maka dia telah melakukan dosa yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian,
dia hendaklah bertaubat dengan cara berusaha melangsaikan hutang tersebut dan memastikan bahawa pihak yang dia berhutang itu tidak menanggung bebanan akibat kesan dia tidak melunaskan atau membayar hutang tersebut. Hadirin rahimakumullah, renungkanlah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasul bersabda, "Man akhadha amwalan nas yuridu adaha addallahu anhu wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah," atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Artinya, sesiapa yang mengambil harta manusia yakni berhutang dengan niat untuk membayarnya semula, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunaikannya untuknya. Sesiapa yang mengambil harta manusia yakni berhutang juga dengan niat untuk menghabiskannya tanpa membayar balik, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan membinasakan dirinya. Hadirin rahimakumullah, mimbar ingin mengingatkan sidang jemaat sekalian, marilah kita semaikan tanggungjawab melunaskan segala hutang piutang, pembiayaan peribadi, sewa beli kenderaan, pembiayaan perumahan, pinjaman PTPTN dan lain-lain, termasuklah hutang dengan orang lain walaupun nilainya kecil, terutama sekali hutang mahar kahwin dengan isteri sendiri. Kesungguhan kita menyelesaikan hutang dengan azam dan tekad di samping berusaha dengan gigih serta tawakal kepada Yang Maha Esa, Maha Pemberi rezeki, Allah Subhanahu wa taala sudah pasti akan memberikan satu natijah jalan keluar yang baik. Maka berusahalah sedaya upaya mengelakkan diri daripada menanggung bebanan hutang. Sememangnya ramai dalam kalangan umat Islam menghadapi kesukaran hidup akibat dari bebanan hutang yang ditanggung. Dalam mendepani isu ini, pihak Baitul Mal, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawid turut memainkan peranan dengan menyediakan skim bantuan menyelesaikan hutang untuk membantu golongan asnaf yang mempunyai tanggungan hutang bagi memenuhi keperluan asasi seperti makanan, kesihatan dan perlindungan. Justru jika terdapat dalam kalangan kita saudara mara maupun jiran tetangga kita yang kita kenal sedang menghadapi masalah bebanan hutang, maka mimbar ingin membawa pesanan dari Mawid, segeralah mendapatkan bantuan melalui skim ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dan keluarga kita dari bebanan hutang yang menyiksakan kehidupan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada Jumaat yang mulia ini, marilah kita renungkan beberapa kesimpulan yang dapat diambil sebagaimana yang dibicarakan khatib pada hari ini. Antaranya yang pertama, Islam mengharuskan muamalah termasuk hutang selagi mana tiada unsur kezaliman. Sebagai umat Islam, kita hendaklah bijak menguruskan hutang bagi menjamin kehidupan yang aman dan bahagia. Kedua, kenal pasti batas atau had jumlah hutang yang mampu dibuat berdasarkan kemampuan kewangan sedia ada, dan rancanglah perbelanjaan dengan sebaik-baiknya agar dapat diseimbangkan antara keperluan harian atau bulanan dengan pelunasan hutang-hutang tersebut. Ketiga, laksanakan amanah bersifat jujur dan bijak dalam menunaikan tanggungjawab membayar hutang bagi menjamin kehidupan yang stabil dan harmoni kepada diri sendiri dan anggota keluarga. Mari kita hayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bahkan kata Allah, bala man awfa bi'ahdihi, bahkan mereka berdosa memakan hak orang lain kerana sesiapa yang menyempurnakan janjinya, yakni mengenai hak orang lain dan bertakwa, maka sesungguh-sungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum
بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه فإنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin An-Nabiyil Amin wa ala alihi wa ashabihi al-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullah, 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 usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin rahimakumullah, hari ini hari mulia. Bahkan Allah telah memerintahkan kita untuk bertemu pada hari ini, bukan sekadar pertemuan suka-suka, tetapi pertemuan yang meningkatkan takwa kepada Allah. Justru saya berpesan sekali lagi untuk diri saya dan kalian yang hadir, tingkatlah ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Allah berfirman dengan satu firman yang agung yang tidak didengari firman ini selain daripadanya, yaitu Allah memerintahkan kita bersalawat dan memberi salam dengan sesejahteranya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru apabila ayat ini dibaca, selesai sahaja kalian bersalawatlah kepada baginda dengan seikhlas hati, mudahan mendekatkan cinta dari kita kepadanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة ملكنا كبawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Wa kadzalika ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti Al-Marhum Al-Mutawakkil 'ala Allah Sultan Iskandar Al-Hajj. Allahumma ja'al baladana Maliziyah آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, Kau jadikan kami hamba-hamba-Mu yang taat melaksanakan kewajiban salat, membayar zakat kepada pusat pemungutan zakat, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib, dan menginfakkan harta melalui ibadah wakaf
berkatilah dan rahmatilah segala usaha kami dalam memenuhi kewajiban zakat dan wakaf pada jalan-Mu. Jadikanlah harta zakat dan wakaf ini sebagaimana saham kami di akhirat kelak. Ya Allah, permudahkanlah Mawib dalam mengagihkan zakat kepada para asnaf dan menguruskan harta wakaf dengan sebaik-baiknya demi manfaat umat Islam di wilayah persekutuan. Ya Allah, kami juga ingin memohon kepadamu ya Allah, jadikan kami orang yang jujur dan berintegriti dalam melaksanakan amanah yang telah diberikan kepada kami. Peliharalah kami ya Allah daripada perbuatan rasuah, pecah amanah dan penyelewengan yang membawa kerosakan kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, kurniakanlah juga kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta perlindungan daripada musibah, pada bencana dan wabak penyakit berbahaya, khususnya COVID-19. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkurullaha 'ala ni'amihi yazidkum was'alullaha min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Penuhkan saf yang awal dengan mematuhi penjarakan dan penuhkan dulu di dalam dewan ini sebelum ruang-ruang berikutnya di luar sana. Istaqimu yarhamkumullah. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه
يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت
وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني وأهدنا وأهدنا وأهدنا. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وتوكلت على الحي الذي لا يموت قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم يا الله ampun kan dosa-dosa kami ya Allah,
ampunkan dosa ibu kami ya Allah yang telah kandungkan kami 9 bulan 10 hari, lahirkan kami dengan penuh derita, besarkan kami dengan penuh kepayahan ya Allah. Ya Allah, ampunkan ayah kami, lelaki yang dibintikan nama kami dengan namanya, lelaki yang ajarkan kami asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam azan iqamah berselang-seli telinga kanan dan kiri waktu kami dilahirkan ya Allah. Ya Allah, ampunkan ayah yang peluh keringat, air mata dan darahnya tumpah ke bumi, membesarkan kami, membela keluarga kami ya Allah. Ya Allah, jika mereka masih ada, izinkan kami sempat selalu mengucup tangan mereka, memohon redha, ampun dan maaf kami ya Allah. Kerana itu perintah-Mu ya Allah. Jauhkan kami, hindarkan kami dari menjadi si anak yang durhaka. Tempat kembali anak durhaka adalah di neraka ya Allah. Diharamkan mencium bau syurga, dileburkan segala amalan semuanya sia-sia, tidak menjadi pusaka. Ya Allah, andai ayah ibu masih ada, bersama kami panjangkan umur mereka dalam kesihatan, keafiatan, kesejahteraan. Jadikan kami anak yang berkhidmat dengan cara yang terbaik buat mereka ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur mereka dalam kesihatan, keafiatan, kesejahteraan, rezeki yang barakah, akal yang waras ya Allah, keafiatan berpanjangan ya Allah. Andai kata Engkau jemput mereka bertemu denganmu ya Allah, layanilah mereka selembut-lembutnya ya Latifan bil ibad. Ya Allah, pindahkan mereka dari kesempitan, kegelapan liang lahat ke dalam syurga-Mu yang luasnya tidak terperi. Kurniakan mereka nikmat-Mu yang kekal dan abadi. Ya Allah, ampunkan pasangan-pasangan hidup kami, ampunkan anak-anak kami. Mereka itu semua buah hati, pengarang jantung, penyejuk mata, pendamai jiwa kami. Allahumma ya Allah, ampunkan sekalian yang hadir khususnya Jumaat ini serta seluruh muslimin muslimat ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا